Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya, satu topik yang saya anggap cukup popular sebenarnya, dan pastilah saya akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah inisiatif Payung Rahmah. Ini barangkali yang paling popular tentunya lah tentang program menu Rahmah yang sekarang ini menjadi sebutan, menjadi saingan, menjadi apa lagi? Memang sesuatu yang cukup popular sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia ketika ini. Dan tetamu yang sudah pun bersedia bersama saya di studio untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Encik Muhammad Hanif As'ari yang merupakan pengarah di Sekretariat Perdagangan, Pengedaran dan Industri Perkhidmatan ataupun SPIP di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Jadi Encik Muhammad, apa khabar? Alhamdulillah baik, Encik Syakawi. Terus saya nak panggil Muhammad atau nak panggil Tuan Hanif? Hanif saja. Okey, Tuan Hanif. Ya. Ini satu topik yang macam saya katakanlah, bila kita bercakap tentang inisiatif Payung Rahmah itu sendiri, terutamanya menu Rahmah lah yang paling popular ketika ini. Tapi ramai yang suruh saya bertanya sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan istilah yang digunakan oleh KPDN sendiri, iaitu Rahmah itu sebenarnya, Tuan? Ya, terima kasih Cik Syakawi. Terima kasih kerana sudi menjemput kami, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sekarang ni pada malam ini untuk ruang bicara khusus untuk inisiatif Payung Rahmah ni. Elok kalau kita mulakan juga dulu dengan apa tafsiran lah, tafsiran ataupun maksud rahmah itu sendiri. Saya juga sendiri saya selalu mendapat pertanyaan, adakah rahmah ini nama seorang, nama seseorang ataupun adakah ada maksud selain daripada nama. Jadi untuk makluman semualah, yang konsep Payung Rahmah ini dibawa oleh Yang Berhormat Menteri kami, Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, sejak beliau dilantik pada Disember tahun lepas. Jadi beliau telah memperkenalkan inisiatif Payung Rahmah ini, yang mana rahmah itu sendiri membawa maksud kasih sayang. Jadi Yang Berhormat Menteri kami menekankan apabila beliau mengambil alih kementerian ini dengan nama yang baru tentunya. Sebelum ni kalau kita ingat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, tapi sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jadi dia membawa konsep rahmah itu, kasih sayang itu tadi. Beliau berhasrat untuk menjadikan kementerian itu sebagai satu rumah rahmah. Jadi satu rumah kasih sayang, yang mana rakyat tentunya kumpulan-kumpulan sasar kita, rakyat yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup ini dapat bergantung harap ataupun menjadi tempat menumpang kasih sayang. Dan tentunya ini selarilah dengan konsep Malaysia Madani, yang telah diperkenalkan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk konsep tidak ada masyarakat ataupun golongan rakyat yang ketinggalan dalam pembangunan negara. Itulah sedikit dia membawa maksud kasih sayang ni tanpa mengira agama, bangsa. Kita tahu Malaysia ni berbilang agama, berbilang bangsa. Jadi KPDN itu menjadi satu rumah untuk semualah. Rumah untuk menumpang kasih sayang, bukan menumpang teduh lah, tapi menumpang kasih sayang dan kepada semua golongan masyarakat di Malaysia ni. Saya juga nak dapat pandangan Tuan Hanif lah, sebelum kita berbincang lebih mendalam lagi tentang inisiatif Payung Rahmah ini. Mungkin pada mulanya ialah ada golongan ataupun kalangan rakyat yang merasa skeptikal sebenarnya apabila kerajaan memperkenalkan konsep ataupun program rahmah ini sendiri. Tetapi apakah Tuan melihat bahawa
sekarang ini nampaknya penerimaan rakyat begitu menarik sekali, begitu memperangsangkan sekali. Dan apakah ini bagi Tuan sendiri merasakan bahawa konsep dan juga program yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Menteri itu sebenarnya sudah mula dapat diterima oleh rakyat dengan begitu menarik sekali? Ya, betul, Cik Syakawi. Kita dalam melaksanakan di peringkat kementerian inisiatif program Payung Rahmah ini, pada kita program ini masih sangat baru. Yang Berhormat Menteri memperkenalkan pada sekitar pertengahan Januari. Kalau saya masih ingat lagi, kalau menu Rahmah itu kita mula memperkenalkannya pada 31 Januari. Jadi hari ini pertengahan Februari, mungkin tak sampai sebulan, tapi alhamdulillah sambutan dan juga sokongan, dokongan daripada rakyat itu saya rasa memang agak mengejutkan jugalah. Betul. Di peringkat kita di kementerian. Bagaimana khususnya menu Rahmah mendapat publicity yang pada kita sangat luar biasa, bukan saja dalam negara, Cik Syakawi, tapi di luar negara pun mendapat liputan. Kita terima berbagai berita lah, liputan wartawan daripada luar negara berkenaan dengan program ini, yang mana dalam tempoh yang singkat itu dengan sambutan yang sangat menggalakkan ini, satu yang pada kita luar biasa jugalah pada saya. Jadi hasrat Yang Berhormat Menteri itu saya fikir memang tepat dan kena pada masanya. Yang mana kita tahu kita sekarang rakyat berdepan dengan isu kenaikan kos sara hidup dan tentunya isu barang keperluan asas seperti makanan. Ini memang dekat ataupun mendapat perhatian daripada rakyat. Jadi program-program Rahmah ni, khususnya Payung Rahmah ni, dia datang tepat pada masanya dan disambut dengan baik, bukan saja oleh rakyat, tapi saya ingat disambut baik oleh pihak industri, pemain industri itu sendiri. Sebagai contoh, menu rakyat itu pemain industri makanan dan minuman, F&B kita, restoran, kafe ni, sambutannya cukup menggalakkan. Dan kita rasa satu yang luar biasa lah. Biasanya program kementerian ini ataupun program kerajaan ini biasanya mengambil masa sikit untuk kita perkenalkan, kan. Kadang-kadang tu mengambil masa yang agak panjang juga untuk sampai kepada rakyat. Tapi yang ini alhamdulillah, macam saya sebut tadi, tak sampai 1 bulan diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri pada 31 Januari. Hari ini saya rasa baru 18 Februari. Tapi kita dah tengok di mana-mana orang bercakap pasal menu Rahmah tu utamanya lah. Tadi Cik Syakawi pun ada sebut tadi ada homestay Rahmah yang terkini, yang terbaru. Homestay Rahmah, kita biasa dengar ada durian Rahmah, kasut bola Rahmah dan sebagainya tu. Okey Tuan, kita nak sambung lagi, tapi sebelum itu saya lupa nak ingatkan kepada penonton-penonton kita, sebenarnya anda juga boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa sajalah berkaitan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi seperti biasa jugalah, kami menyediakan 2 talian kepada anda, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768, kerana sudah pasti pandangan-pandangan anda juga mungkin akan memberikan satu suntikan semangat lagi sebenarnya kepada program inisiatif Payung Rahmah ini. Baik, mungkin selain daripada menu Rahmah yang begitu popular sekarang ini, apa lagi agaknya yang telah pun disusun atur dan juga direncanakan di bawah program Payung Rahmah ini, Tuan? Ya, betul Cik Syari. Sebenarnya di bawah program Payung Rahmah ini ataupun konsep Payung Rahmah ini, kementerian kita dah menggariskan beberapa program. Sebenarnya ada 4 lagi program yang sedang sedang dan akan dilaksanakan tu, selain daripada menu Rahmah. Tapi yang kita nampak sekarang ni ialah menu Rahmah. Di mana-mana orang bercakap pasal menu Rahmah. Tapi selain daripada menu Rahmah, sebenarnya kita ada 4 lagi di bawah Payung Rahmah ni, 4 inisiatif yang betul-betul mensasarkan kepada kumpulan ataupun golongan rakyat yang memerlukan.
Yang pertama tu yang kita sedang laksanakan juga pada masa ni ialah program Bakul Rahmah. Yang ini adalah program basket of goods, bakul makanan, yang kita harap kita akan dapat sasarkan kepada golongan miskin tegar, yang tepat kepada sasaran. Ini contohnya ialah satu pemberian ataupun pemberian bantuan yang sangat bersasar. Jadi bakul ini ialah bakul makanan yang akan kita edarkan bersekali dengan barang-barang keperluan asas lah, beras, gula, minyak masak dan sebagainya tu, dengan nilai yang kita jangkakan tidak lebih daripada 100. Yang ini kita untuk tahun ini insya-Allah kita mensasarkan 37,373 kumpulan isi rumah, ketua isi rumah miskin tegar. 37,373 ni ialah 30% daripada keseluruhan ketua isi rumah, kumpulan ketua isi rumah miskin tegar yang ada di seluruh negara sekarang ni. Jadi kita harap Bakul Rahmah ni insya-Allah akan sampai kepada mereka. Yang ini Cik Syakawi, dia bukannya seperti sebelum ini. Kalau kita ingat, kerajaan pernah juga ada program seperti ini, Basket of Good ini, cuma berbeza sedikit dengan Bakul Rahmah ni, ianya akan dibuat secara berkala ataupun berterusan. Jadi ketua isi rumah itu dia bukan sekali saja dia menerima. Sekiranya mereka ini betul-betul golongan yang memerlukan, kumpulan sasar yang kita akan kena pasti dan tapis, mereka ni insya-Allah akan terima bakul ni berterusan setiap bulan. Alhamdulillah. Itu yang beza sikit. Kalau sebelum ini program Basket Boot ni one off. Hari-hari perayaan, masa perayaan ataupun masa PKP kalau kita ingat dulu. Kita ada terima tu sekali saja. Tapi yang ini sekiranya dia ni kumpulan sasar yang kita kena pasti sangat memerlukan bakul ini, mereka akan terima putusan. Dengan harapan Bakul Rahmah yang dilaksanakan ini ataupun diserahkan ini akan membantu sikit sebanyak mengurangkan kos. Itu Bakul Rahmah. Okey tuan, tak apa. Kita nak sambung lagi. Ada 3 lagi yang perlu diperjelaskan. Saya dipahamkan kita dah pun ada pemanggil. Sebenarnya di talian kita. Jadi kita ambil dulu panggilan dari Tuan Ramza dari Kelantan. Saya dipahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mula-mula saya ingin mengungkapkan satu untuk diulas oleh ahli panel. Itu berdasarkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya percaya Datuk Seri Sarudin berdasarkan rahmat daripada ayat ini, kata rahmat. Surah Al-Anbiya 107. Rahmat Allah dan kota Islam, Allah rahmat itu kebaikan, keadilan untuk semua Islam maupun Islam. Saya minta ahli panel selesa untuk mengulas. Yang kedua saran saya ialah apakah kaitan iaitu kerana salah satu prinsip 6 kerajaan Malaysia Madani ialah kesejahteraan. Apa hubungan dengan rahmat konsep harga yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Sarudin? Apa itu konsep kesejahteraan daripada salah satu 6 prinsip Malaysia Madani. Dan yang ketiga ialah keadilan dari Islam, bukan sama rata, itu meletak suatu tempat itu menolong orang yang patut ditolong. Bukan mengamalkan orang yang patut ditolong adalah patut ditolong. Okey. Baik. Terima kasih Ramza dari Kelantan. Nanti kita cuba respon kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi. Mungkin Tuan Hanif, maafkan saya tadi ada lagi 3 program yang ingin disentuh. Silakan Tuan. Di bawah Payung Rahmah tadi kita balik kepada 3 lagi inisiatif di bawah Payung Rahmah tadi. Yang kedua selepas bakul ialah kita akan memperkenalkan jualan rahmah, inisiatif jualan rahmah. Jadi yang ini sebelum ini di bawah Kementerian KPDN khususnya kita pernah
telah melaksanakan beberapa siri lah program jualan ini. Jualan terus kepada kumpulan SASA. Kalau kita ingat dulu kita panggil jualan keluarga Malaysia, jualan sentuhan rakyat. Jadi yang ini kita akan perkenalkan jualan ramah, sedikit berbeza dengan sebelum ini. Yang mana jualan ramah ni kita akan adakan ada dua konsep di situ. Satu, jualan di premis yang mana telah berjalan pun Cik Syakawi. Jualan di premis pasar raya. Yang ini kita dengan kerjasama pemain industri ni, pasar raya besar, hypermarket dan sebagainya. Mereka ni akan menawarkan jualan di premis masing-masing untuk kategori barang-barang yang terpilih, yang mana kita mensasarkan sekurang-kurangnya mereka perlulah memilih 1,000, tidak kurang daripada 1,000 barangan pilihan untuk mereka bagi penurunan harga. Ini berbeza dengan yang sebelum ini. Jadi jualan murah itu dibuat di premis. Pihak industri pasar raya akan menetapkan hampir 1,000 barang, yang mana akan diturunkan harga di antara 10 ke 30%. Barang keperluan asas. Jadi ini alhamdulillah kita telah laksanakan. Yang Berhormat Menteri pun telah melancarkan program ini pada 25 Januari yang lepas di salah satu pasar raya kita, dan alhamdulillah telah mendapat sambutan. InsyaAllah minggu depan ada lagi pasar raya besar yang terlibat dengan program jualan ramah ni, yang mana kumpulan SASA, B40 ataupun M40 sekalipun boleh mendapat barangan dengan harga yang sangat berpatutan. Yang kedua tu di bawah program jualan ramah ni yang kita akan laksanakan sedikit masa lagi ialah jualan terus ke kawasan ataupun ke tempat kumpulan SASA. Yang mana kita tahu kalau pasar raya ni, hypermarket ni dia punya lokasi itu tidak menyeluruh. Ada tempat-tempat, contoh di Kelantan, di Terengganu, di Kedah tu kurang liputan pasar raya ni. Jadi yang ini kita akan bawa jualan itu, mungkin tidaklah setiap hari, tapi mungkin sebulan 2 kali, sebulan 4 kali setiap hujung minggu. Yang mana KPDN juga dengan kerjasama pihak pasar raya ini akan membuat jualan terus di lokasi, mungkin di kawasan Parlimen ataupun di kawasan Don yang tertentu nanti. Ini pun masih dalam perancangan, insyaAllah akan dilaksanakan. Tapi yang jualan di premis tu telah berjalan. Kalau kita tengok ada beberapa rangkaian pasar raya tu dah menawarkan jualan ramah ni. Jadi ini satu usaha supaya rakyat dapat sentiasa mendapat bekalan barang-barang keperluan asas ni dengan harga yang berpatutan di mana-mana saja. Itu yang kedua rasanya. Yang ketiga, simpan dulu. Kita akan berehat dulu buat seketika. Tuan Hanif, dan kembali nanti kita akan sambung perbincangan ini. Menarik sebenarnya, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang inisiatif Payung Ramah. Jadi tadi dah dua inisiatif ataupun program yang telah pun kita ketahui. Ada dua lagi lah tu ya, Tuan. Jadi silakan Tuan Hanif, dua inisiatif lagi yang akan dilaksanakan di bawah Payung Ramah. Ya. Yang ketiga tu Cik Syakawi ialah ini pun akan diperkenalkan tak lama lagi, insyaAllah, ialah inisiatif package ramah. Package ramah. Package ramah. Okay. Jadi package ini sebenarnya macam kalau kita biasa, kita dah biasa kita tengok di luar sana tu memang ada berbagai-bagai package yang ditawarkan. Contohnya package pelancongan, package umrah, kemudian package barangan keperluan, uniform sekolah, pakaian bayi, package pendidikan, tuition dan sebagainya. Yang ini kita nampak ada ruang untuk KPDN bersama juga industri untuk kita brand.
Kita brandingkan package ni di bawah nama Rahmah, dan tentunya lah bagi peserta ataupun pihak industri yang nak menggunakan branding package Rahmah ni, tentulah kena menawarkan harga yang sangat sangat berpatutan lah daripada biasa. Jadi kita harap bersama dengan pihak industri ni akan datang tak lama lagi, kita akan dapat tawarkan package yang pelbagai, merentas sektor dan juga industri. Kita harap ada package umrah yang sangat berpatutan, package servis kereta contohnya yang sangat-sangat berpatutan, package tuition, package uniform sekolah ni. Mungkin kita baru mula cuti sekolah, tak lama lagi kan ibu bapa mungkin akan sibuk untuk barang keperluan sekolah. Jadi kita harap akan ada package untuk uniform sekolah ni, mungkin daripada baju, seluar dan itu tu dapat ditawarkan dengan harga yang sangat istimewa. Jadi ini sebahagian daripada package Rahmah itu, yang mana kita dah ada pun undingan awal dengan pihak-pihak industri ni, kebanyakannya menyambut baik. Dan sebab kebanyakannya dah ada, dah ditawarkan sebelum ni, cumanya kita akan rebrand, kita akan brandingkan balik di bawah package Rahmah. Saya rasa tentunya harap mungkin macam menu Rahmah tu juga mendapat sokongan dan juga daripada orang ramai nanti di bawah package Rahmah. Saya yakin ini akan dapat sambutan tuan. Ialah kalau kita bercakap tentang kos sara hidup ketika ini, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang cukup menarik. Yang keempat, tuan. Dan yang keempat ni berbeza sikit daripada yang tiga tadi tu, sebab kita mensasarkan satu kelompok kumpulan di luar sana, iaitu pelajar IPT kita, iaitu yang kita panggil Cafe Rahmah. Cafe Rahmah ni khusus untuk membantu pelajar-pelajar di universiti, yang mana kita buat tahun ini insya-Allah kita mensasarkan universiti awam dululah, Cik Syakawi, dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi untuk menawarkan kafe. Selain daripada Cafe Rahmah ini nanti, selain daripada menawarkan harga makanan kepada pelajar ni dengan harga yang sangat berpatutan, kita juga mencadangkan insya-Allah kafe ni juga dapat menawarkan makanan percuma untuk pelajar-pelajar. Jadi yang ini kita sedang usahakan, insya-Allah kalau kita dapat jayakan kita perintisnya di Universiti Melaya. Kita dah berbincang dengan pihak universiti dan juga beberapa pemain industri. Kita merasakan bila kita mensasarkan kumpulan pelajar ni, satu kumpulan yang tepatlah, sebab mereka ni masa depan negara, dan kita tahu pelajar pun banyak yang terkesan dengan kos sara hidup ini. Bukan saja mereka tu terpaksa berdepan dengan kos sara, ada pelajar tu yang terpaksa menanggung keluarganya di kampung dan sebagainya tu kan. Jadi dengan Cafe Rahmah ni kita harap dapat membantu siswa-siswa ni untuk mengurangkan kos sara hidup melalui bantuan makanan percuma, makanan di Cafe Rahmah yang harga yang sangat berpatutan, dengan harapan mereka ni dapat belajar dengan lebih baik dan sempurna lagi lah. Okey tuan, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Mazlan dari Kedah diberitahu sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan Mazlan. Ya, Waalaikumsalam Tuan Datuk Serawi. Ni saya nak bercakap dengan sikit orang-orang kampung di Bali ni, minta sangatlah kalau boleh. Kerja apa-apa tuan ni nak buat jualan Rahmah ni, kalau boleh buat kawasan tempat muli. Sebab apa, kalau nak buat kawasan tu dia tak ada transport nak pergi sana nak pergi sana. Kalau dekat kawasan muli, seminggu sekali buat kawasan muli, seminggu sekali buat kawasan muli. Bagi orang tu dapat sama rata dapat. Kalau buat di kawasan tu maklumlah kadang 3 km nak pergi kawasan tu, 4 km nak pergi ke kawasan parlimen. Orang kampung ni maklum saja lah. Betul. Transport tak ada, nak sewa taksi pun kos tinggi. Nak sewa itulah, kalau kata boleh tu buat kawasan Pulau Muli. Dewan apa tu
Macam kita kena saja itulah. Gitu. Elok ni macam lah. Orang kampung lah beritahu. Betul. Baik, terima kasih. Banyak-banyak Tuan Encik Mazlan dari Kedah. Jadi satu lagi pandangan yang penting dan menarik sebenarnya. Mungkin kita boleh mendapat respon daripada Tuan Hanif berkaitan dengan apa yang dicadangkan oleh Mazlan tadi, dan sebelum itu mungkin juga Tuan nak sentuh sepintas lalu tentang apa yang disebut oleh pemanggil kita yang pertama tadilah, iaitu Ramza dari Kelantan. Ya. Tuan. Mungkin kita cuba respon lah kepada dua-dua ni tadi. Yang pertama tadi Cik Ramza daripada Kelantan. Saya ingat Cik Ramza menyentuh konsep jugalah tadi, rahmat ni. Cik Ramza disebut rahmatan di alamin ni. Saya rasa itulah hasrat yang berhormat Menteri kami, Datuk Seri Salahuddin Ayub, untuk membawa konsep rahmatan lil alamin ni, seperti yang terkandung dalam Al-Quran tu, kepada semua rakyat Malaysia. Rahmatan lil alamin ni dia tidak mengira, macam saya sebut tadilah, tak mengira bangsa. Agama dan sebagainya. Kasih sayang tu untuk semua. Jadi apa usaha kerajaan, inisiatif kerajaan itu adalah untuk semua. Tanpa membeza-bezakan bangsa dan agama. Dan dia juga menyebut berkenaan dengan kesejahteraan tadi. Tentulah itu memang asasnya program Rahmah ini. Sekiranya usaha kementerian ini dapat sikit sebanyak menangani kos sara hidup, tentunya dia akan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kos sara hidup ni isu yang sangat bukan isu yang menekan, tapi isu yang dekat sangat di hati rakyat pada masa ni. Bukan sahaja Malaysia, tapi di seluruh negara, seluruh dunia. Jadi banyak usaha di peringkat kerajaan ini sedang dijalankan. Kita harap daripada usaha-usaha itu akan dapat membantu sikit sebanyak, dan tentunya akan menjamin kesejahteraan daripada rakyat. Keadilan dia disebut tadi, Cik Hamzah ada sebut keadilan itu. Tentulah keadilan itu saya ambil kira bagaimana kita merencanakan program Bakul Rahmah tadi. Kali ini kita tidak one off, Cik Syakawi. Kita akan cuba mensasarkan golongan yang betul-betul memerlukan. Sebenarnya dalam perancangan kita, kita cuba akan penerima bakul itu nanti kita akan cuba untuk mengadakan survey. Kita akan survey, kita dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Pembangunan Wanita, kita akan adakan temuduga survey, adakah mereka ni sebenarnya memerlukan. Itu rasanya yang Cik Hamzah sebutkan tadi. Sekiranya mereka ni berdasarkan dapatan kita nanti, mereka tidaklah memerlukan sangat. Mungkin dia perlukan bantuan lain. Bantuan kewangan, apa tu. Jadi mungkin bakul tu kita boleh bagi kepada orang lain yang betul-betul memerlukan. Yang ni yang konsep bawah Bakul Rahmah tu, yang insya-Allah kita akan cuba laksanakan, berbeza dengan pemberian bakul ataupun bakul makanan sebelum ni. Jadi cadangan daripada Cik Mazlan tadi, saya kira satu cadangan yang sangat baiklah. Mungkin kita akan teliti di peringkat kementerian. Memang macam saya sebut tadi, jualan ramah ni ada dua kaedah ataupun konsep. Yang pertama dia premis, yang kedua tu di lokasi kumpulan sasar tu. Setakat ini memang kalau sebelum ini kita buat di tempat-tempat tumpuan lah, Dewan Orang Ramai, kawasan tumpuan, di padang, dataran dan sebagainya. Jadi mungkin ni satu cadangan yang mungkin kita perlu lihat, teliti untuk buat di kawasan mengundi. Saya kira kawasan mengundi ni mungkin di sekolah, di lokasi yang macam tu lah, kan, tempat membuang undi tu. Tapi mungkin kita akan teliti di peringkat kementerian lah, Cik Syakawi. Cadangan yang baik lah daripada Cik Mazlan. Satu isu juga yang saya nak dapatkan pandangan dan respon daripada Tuan Hanif lah. Ini banyak juga disuarakan. Malah dalam liputan berita pun sempat saya mengikuti semalam. Ada yang merasakan bahawa bila kita sentuh tentang menu Rahmah ini, ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang kualiti makanan yang disediakan itu tidak menepati seperti apa yang mungkin diharapkan. Jadi bagaimana pendirian kementerian dalam persoalan dalam soal seperti ini, Tuan? Apakah kementerian sebenarnya memberi pandangan yang serius tentang kualiti makanan itu sendiri kalau mereka ingin menyertai dalam program seperti menu Rahmah ini?
Berkenaan dengan kualiti menu ramah ni memang sejak sehari dua ni banyak dibincangkan. Sebenarnya kita tidak kompromi lah dari segi bukan saja kualiti tapi keselamatan makanan itu. Jadi kita sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan berkenaan dengan kementerian yang mengawasi lah daripada segi keselamatan makanan ni ataupun food safety ni. Jadi kita tahu di bawah Kementerian Kesihatan itu ada berbagai peraturan, garis panduan untuk memastikan keselamatan makanan. Jadi sekiranya tidak patuhan ataupun peniaga-peniaga ni menawarkan menu ramah tapi dengan masa yang sama nak mengambil kesempatan menawarkan makanan tak berkualiti, tentunya ini satu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi di peringkat Kementerian KPDN ini kita memang sentiasa memantau dan memastikan peserta-peserta ataupun peniaga, pemain industri yang melibatkan diri, yang terlibat dengan, yang menyertai program menu ramah ni, mereka mestilah tentunya memastikan kualiti makanan tu bersih, selamat dan juga berkhasiat. Di bawah program menu ramah ni memang kita menetapkan sekurang-kurangnya perlu menyediakan nasi sebagai karbohidrat itu ada. Kemudian salah satu pilihan protein, salah satu, sama ada pilihan protein tu ayam ataupun ikan. Dan juga sayur. Tiga ini formula asas untuk program menu ramah ni. Jadi yang ini pun telah iktiraf ataupun telah dikomen, diulas oleh pakar-pakar makanan, dietitian, yang formula asas yang di bawah program menu ramah itu, yang itu tiga itu tadi memang dah mencukupi sebagai makanan yang seimbang. Macam harga yang ditetapkan Tuan Ali, yang RM5 tu, apakah itu memang harga ditetapkan oleh kementerian ataupun pengusaha-pengusaha juga mempunyai kebebasan sebenarnya untuk mengurangkan harga seperti apa yang ditetapkan oleh kementerian? Betul. Di bawah program menu rahmah RM5 ni memang kita tetapkan. Untuk menu rahmah dia mestilah RM5. Tidak boleh lebih. Tapi nak kurang boleh. Itu. Jadi kita tengok memang ada yang peniaga yang menawarkan kurang daripada RM5 sebagai menu ramah, itu kita tidak ada masalah lah. Tapi kalau lebih daripada RM5 itu bukanlah. Itu bukan menu ramah. Kita cuba menetapkan satu kadar yang sangat berpatutan, secara tidak langsung dapat membantu atau memberi meringankan kos sara hidup. Contohlah kenapa kita pilih RM5 ni, untuk keluarga kumpulan berpendapatan rendah itu, mereka dah mampu untuk bawa makan di luar. Dengan menu ramah ni, contohnya kalau ada keluarga tu 5, hanya RM25. Sangat kita rasalah sangat berpatutan, yang mana mungkin sebelum ini keluarga-keluarga ni tidak mampu untuk makan di luar. Mungkin melalui menu ramah ni mereka dah boleh. Kita ada juga dengar cerita bila ditawarkan menu ramah ni, ada yang sanggup datang dari jauh untuk mengasa menu ramah di Kuala Lumpur ni, ada keluarga daripada Perak sanggup datang dan sebagainya kan. Itu satu yang pada kita sambutan yang luar biasa. Sesuatu yang juga saya nak dapatkan penjelasan daripada Tuan Hanif lah. Sekiranya ada pengusaha-pengusaha yang ingin terlibat dalam program-program yang telah pun disusun atau melalui inisiatif Payung Rahmah ini. Misalnya lah, kalau saya nak buka nak mengadakan kafe ramah misalnya, ataupun nak adakan menu ramah misalnya, apakah saya perlu mendapat kelulusan daripada pihak kementerian ataupun mendapat surat kelulusan daripada pihak kementerian? Kita sebenarnya untuk program-program inisiatif menu ramah ni, prinsip yang kita tekankan sangat ni ialah kerjasama awam swasta. Itu private driven. Dan juga konsep tanggungjawab korporat, tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR lah, corporate social responsibility, pemain-pemain industri ataupun pengusaha-pengusaha. Mereka tidak perlu menunggu kelulusan
untuk melaksanakan program Menu Rahmah ini. Cumanya bagi tujuan untuk kita lebih mempromosi dan sebagainya, kita minta mereka mendaftarlah di portal kementerian www.kpdn.gov.my tu, berdaftar just untuk rekod dan juga untuk kita jadikan dia directory supaya rakyat lebih tahu di mana lokasi-lokasi Menu Rahmah tu. Itu saja. Tapi kita sangat galakkan kalau ada pengusaha restoran dan sebagainya nak mulakan, bila-bila masa boleh mulakan, tanpa perlu tunggu kelulusan, mohon dan sebagainya. Setakat ni kita tidak ada kaedah macam itulah, perlukan permohonan dan kelulusan. Cuma kita galakkan mereka mendaftar di portal. Untuk Kafe Rahmah ni sebab beza sikit konsep dia tu. Kafe ni kita mensasarkan Universiti Awam ni tadi, IPT dan sebagainya. Kita harap bagi pengusaha-pengusaha yang berminat untuk menyertai Kafe Rahmah ataupun yang nak menjalankan model perniagaan Kafe Rahmah di universiti ni untuk berhubung dengan kementerian. Sebab yang ini rasanya kita perlukan penyelarasan dengan pihak universiti, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dan sebagainya. Yang itu boleh berhubung dengan KPDN ataupun daripada Sekretariat Perdagangan Pengedaran ini melalui email spip@kpdn.gov.my. Mungkin daripada situ kita akan boleh berbincang lah bagaimana untuk melaksanakan tu. Okey, Tuan Hanif, kita nak sambung lagi. Tapi kita diarah untuk berehat buat kali terakhir. Mereka pun nak bagi peluang sebenarnya kepada kita untuk minum air rahmah yang kami sediakan di studio Ruang Bicara ini. Dan kepada anda, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang inisiatif Payung Rahmah, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang berbahagia, Encik Muhammad Hanif Asy'ari, iaitu pengarah di Sekretariat Perdagangan, Pengedaran dan Industri Perkhidmatan ataupun SPIP di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Baik, ada lagi satu persoalan juga yang ingin saya dapatkan pandangan daripada Tuan Hanif lah. Ini tentang bagaimana sebenarnya kementerian sendiri melihat tentang program Payung Rahmah ini sendiri, terutamanya dari segi pengawasan. Apakah mereka mematuhi segala apa yang ditetapkan oleh pihak kementerian dan sebagainya. Tadi pun kita sentuh tentang kualiti makanan misalnya. Tetapi program-program yang lain di bawah Payung Rahmah itu sendiri, bagaimana pihak kementerian melihat, memerhati dan menjamin bahawa ianya berjalan seperti apa yang dirancangkan? Ya. Itulah Cik Syakawi, macam kita bincang awal tadi, program-program di bawah inisiatif Payung Rahmah ni satu yang baru, baru saja diperkenalkan pada Januari. Jadi kita sedang ada yang telah berjalan, ada yang akan berjalan. Jadi tentunya kementerian akan sentiasa memantau lah dan memastikan setiap inisiatif ini dapat berjalan dengan baik. Bukan saja dapat berjalan dengan lancar dan baik itu, tapi yang penting tu mencapai sasaran, kumpulan sasar yang kita tetapkan itu. Seperti yang kita tahulah, Kementerian KPDN ini telah ditukar namanya daripada Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna kepada Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jadi fokusnya tu sekarang ni lebih tertumpu. Kalau sebelum ini Kos Sara Hidup tu memang dah jadi sebahagian daripada tugas kementerian untuk pemantauan, tapi dengan pertukaran nama ni ia akan menjadi lebih, fokus itu akan menjadi lebih tinggi lagi. Jadi salah satu produk ataupun usaha inisiatif daripada kementerian untuk Kos Sara Hidup tu ialah Payung Rahmah ni. Jadi kita harap program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan ini akan dapat mencapai objektif kita itu, mencapai sasaran itu, dan seterusnya dapat membantu meringankan kos sara hidup. Tentunya di peringkat kementerian kita akan
gemblengkanlah usaha semua warga kementerian di seluruh negara untuk memastikan inisiatif inisiatif payung ramah ini dapat mencapai objektif tadi. Tapi apakah pihak kementerian dan pihak tuan sendiri yakin sebenarnya sekiranya kesemuanya mematuhi segala apa yang ditetapkan itu, mungkin program-program di bawah inisiatif payung rahmah ini mungkin akan berpanjangan sebenarnya, tetapi dan tidak akan terhenti di separuh jalan dan sebagainya. Ya, InsyaAllah memang hasrat kita tu supaya program-program ini contoh seperti Menu Rahmah ni ramai yang bincang berapa lama dia boleh bertahan dan sebagainya. Tapi dengan usaha yang kita laksanakan ni, pemantauan berterusan, publicity yang berterusan, sokongan industri yang berterusan ini, kita harap program ini dapat diteruskan. Kementerian tidak menetapkan sebarang tempoh masa lah setakat ini, tapi kita harap ia akan dapat diteruskan sehinggalah kita dapat mengurangkan isu-isu kos sara hidup ini. Jadi saya fikir kementerian perlukan sokongan semua pihak lah, pemain industri, pengusaha, rakyat dan sebagainya untuk membantu. Kita dimaklumkan yang pengusaha-pengusaha ni memang mereka dalam inisiatif Menu Rahmah itu mereka sangat mengambil berat ataupun concern isu kos lah. Isu kos itu bagaimana nak menawarkan makanan dengan RM5 sedangkan harga barang mentah itu dah naik dan sebagainya kan. Kita memang maklum perkara ini, tapi berdasarkan pemantauan, pemerhatian dan program penyertaan program Menu Rahmah setakat ini, kita lihat ianya masih boleh dilaksanakan dengan berterusan lah. Maknanya sustainable kepada pengusaha-pengusaha juga. Jadi ianya tidaklah ada yang mengalami kerugian yang teruk. Buat Menu Rahmahnya sampai rugi ataupun tutup kedai, itu tidak ada lagi. Tapi kita yakin Menu Rahmah ni juga dapat menarik pelanggan di premis mereka tu. Yang menyediakan Menu Rahmah tu bukan sahaja pelanggan itu nak mendapatkan Menu Rahmah tu, tapi mendapatkan makanan yang lain. Jadi secara tak langsung ia publicity pada kedai tu. Jadi ni kita masih lagi mantau, kita akan terus bagi publicity dan sokongan dengan harapan ia dapat berjalan dengan berterusan lah. Saya sebenarnya tuan cukup tertarik hati sebenarnya dengan respon yang diberikan oleh pemain-pemain industri, pengusaha-pengusaha. Dan yang saya lihat yang paling banyak mengambil ataupun membantu dalam inisiatif payung ramah ini seperti Maidin misalnya. Dan kita tidak boleh menafikan hakikat bahawa Maidin sendiri sentiasa sebenarnya memberi sokongan kepada program-program di bawah payung ramah ini. Dan apakah tuan melihat bahawa peranan yang dimainkan oleh Maidin itu seharusnya menjadi contoh kepada pemain-pemain industri yang lain, tuan? Betul, Cik Syakawi. Sebenarnya kita sangat berterima kasihlah kepada pihak Maidin Holdings Malaysia Sdn. Yang kita tahu pihak Maidin ni antara pemain industri yang pertama menyambut hasrat ataupun idea daripada Yang Berhormat Menteri KPDN untuk melaksanakan Menu Rahmah ni. Saya ingat tak sampai 2-3 hari lepas kita berbincang awal tu, sesi perbincangan libat urus Yang Berhormat Menteri dengan pihak industri tu, pihak Maidin terus bersetuju untuk melaksanakan. Dan saya yakin pihak industri seperti Maidin ini telah menetapkan standard yang cukup baik. Betul. Satu standard yang cukup baik untuk diikuti oleh
pemain-pemain industri lain dan juga pengusaha-pengusaha lain. Jadi kita memang mengucapkan banyak terima kasih lah kepada pihak ini contoh kerjasama antara kerajaan dan juga industri yang sangat sinergi lah, saya fikir. Idea tu demi rakyat, demi untuk membantu kumpulan-kumpulan sasar ni menangani kos sara hidup, memang kita perlu antara kerajaan dan pihak pemain industri dan pihak swasta tu memang selalu bekerjasama. Jadi alhamdulillah sehingga hari ini MyDay masih teruskan dan dipeluaskan di semua cawangan dia di satu Malaysia. Dan saya dimaklumkan mendapat sambutan yang baik. Dan sangat menggalakkan menu ramah di MyDay tu. Secara peribadi jugalah Tuan Hanif ialah bertugas di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup ini. Bila kita cakap tentang kos sara hidup itu sendiri, jangkaan Tuan Hanif sendiri kan, ada orang mengatakan bahawa mungkin pada tahun ini kita akan terus menghadapi satu situasi inflasi yang mungkin agak serius dan sebagainya. Jadi apakah Tuan merasakan bahawa dengan inisiatif payung rahmah ini seolah-olah seperti senjata sebenarnya kepada rakyat jelata untuk menghadapi satu cabaran kos sara hidup yang mungkin akan lebih mencabar di masa-masa yang akan datang? Saya ingat memang tepat sekali pandangan Cik Syakawi itu. Salah satu daripada usaha untuk menangani kos sara hidup sekarang ni ialah melalui inisiatif payung rahmah ni. Malah kerajaan juga telah menetapkan supaya semua program-program yang berbentuk kebajikan dan juga program-program yang mendampingi mensasarkan kepada kumpulan sasar ni dalam menangani kos sara hidup dijenamakan sebagai program rahmah. Seperti yang kita tahu, bantuan rakyat, bantuan tunai rakyat itu pun telah dinamakan sebagai STR. Sumbangan tunai rakyat, STR, iaitu di bawah Kementerian Kewangan lah, pun dah ditukar namanya kepada rahmah. Jadi mungkin dalam kita menghadapi tahun yang mencabar dari segi kos sara hidup ni, sedikit sebanyak program-program di bawah payung rahmah ini akan dapat membantu meringankan lagi cabaran ataupun kos sara hidup tu nanti, insyaAllah. Baik, kita di penghujung sebenarnya Tuan Hanif, ada lebih kurang 3 minit saja lagi, tapi saya masih nak beri peluang dan juga kesempatan kepada Tuan Hanif lah untuk menyampaikan apa saja yang ingin Tuan sampaikan kepada penonton-penonton kita, terutamanya bila kita bercakap tentang harapan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup sendiri dalam menjayakan inisiatif payung rahmah ini. Dan saya percaya bahawa ianya tidak akan berjaya sekiranya tidak mendapat sambutan daripada rakyat secara keseluruhannya. Silakan Tuan. Terima kasih Cik Syakawi. Mungkin saya cuma berharaplah program inisiatif di bawah payung rahmah ini akan terus mendapat sokongan dan sambutan daripada pemain-pemain industri. Kalau kita lihat tadi ada 5 program yang kita rancang di bawah payung rahmah ni, kelima-lima ni memang memerlukan sangat sokongan daripada industri. Sebab kita pada masa ini kita telah ada kerajaan, seperti ingat kita sedia maklum lah, kerajaan dah mengeluarkan satu peruntukan yang sangat besar untuk subsidi. Jadi subsidi ini kepada barang-barang keperluan tu 80 bilion lebih setiap tahun subsidi. Yang ini dah menjadi usaha di peringkat kerajaan yang akan diteruskan lagi. Dan pada masa yang sama, payung rahmah ini memerlukan kerjasama daripada pihak itu untuk bersama-sama dengan kerajaan berkongsi usaha, dan matlamatnya ialah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat itu. Kalau kita lihat contoh tadi macam bakul, jualan, package, tentunya package kita tidak mahu lagi untuk meneruskan subsidi. Kita tidak merancang untuk
mengadakan subsidi lah untuk package itu, tapi kita berharap pihak industri menyediakan package-package yang dapat mengurangkan beban rakyat itu nanti, termasuk juga dengan menu. Menu ni kita menetapkan satu harga. Kita dapat lihat dalam tempoh sebulan ni sambutan yang baik daripada pengusaha, yang kita anggap ianya boleh dilaksanakan. Maknanya is doable, boleh dilaksanakan dan masih diteruskan sampai hari ini. Betul. Alhamdulillah. Jadi kenapa tidak ianya disambut lagi oleh lebih ramai pemain industri. Secara tidak langsung ianya dapat membantu kerajaan dalam menangani isu kos sara hidup. Usaha bersamalah, Cik Syakawi, kita harap. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Muhammad Hanif Sari kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara. Cuma jangan meletakkan bahawa ini kali pertama dan terakhir lah. Saya masih lagi ingin bersama dengan Tuan Hanif, dan mungkin dalam perbincangan yang akan datang berkaitan dengan inisiatif Payung Rahmah ini, mungkin kita boleh bawa pihak industri sendiri duduk bersama dengan kita untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat, kerana itu juga merupakan satu perkara yang amat penting sebenarnya, kerana kita tahu bahawa apa yang ingin dicapai melalui inisiatif Payung Rahmah ini, seperti apa yang Tuan Hanif sebut, tidak akan dapat dicapai sekiranya tidak ada kerjasama yang erat di antara pihak kementerian dan juga pihak industri dan juga mereka yang terlibat dalam bidang ini sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ini juga janji rahmah sebenarnya. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.